يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. Tengok slide. Nampak ke slide? Nampak slide tak? Ada susu. Okey. Ustaz. Okay. Hari ni kita nak memahami ni benda ni. Musafir, mukim, bermustautin. Bermustautin ke bermustautin? Tak tahu lah. Okay, tak apalah tu. Nak faham perkara ni kejap. Apa benda ni? Tengok slide ni. Bermulanya safar. Mula nak kena faham. Kita bagi contoh. Mula bertolak. Mula bertolak. Saya ni dulu. Saya ikut kotak Mula bertolak ni bila sampai je. Nama dia hari masuk. Hari masuk ni, maksud dia hari sampai. Tulis nota. Hari masuk ni, maksudnya hari sampai. Bukan tolak, hari sampai. Jika berniat lebih 5 hari, termasuk hari masuk dan hari keluar. Hari masuk ini maknanya hari sampai. Kalau dia perjalanan tu 2 hari baru sampai, hari sampai tu kalau dia bergerak hari Ahad, dia sampai Selasa, hari Selasa tu dikira hari masuk. Bukan hari Ahad. Okey, faham tak? Faham, Ustaz. Kalau dia bergerak hari Isnin, dia sampai hari Rabu lah katakan. Hari Rabu tu dikirakan hari pertama dia. Bukan Isnin. Jika dia dalam perjalanan ni atau sebelum dia bertolak sekalipun, dia berniat lebih dari 5 hari termasuk hari masuk dan hari keluar, maka jika sampai destinasi dikira bermukim, maka putuslah safarnya, tiada boleh jamak kasar. Faham Contoh, keluar dari Ahad sampai hari Senin, balik hari Sabtu. Berapa hari jumlah? 7. 6 hari. 6. Bukan 7. Berapa 6? Kira dari Dia Isnin. gerak tu tak kira. Tak, hari sampai tu hari apa Hari tadi? sampai. Hari sampai hari Isnin. Hari balik hari Sabtu. Jadi 6 hari. Maknanya boleh jamak lah, boleh sampai hari Isnin. Tak. Tak boleh jamak. Okey. Kalau jamak. Kenapa? Hari sampai tu hari Isnin. Hari sampai hari Isnin. Dan dia
dan dia balik hari Sabtu. Maknanya 6 hari. Sampai je kampung dia, dia jamak. Jadi dia 6 hari termasuk hari sampai. Ha. Okey, situasi yang kedua. Ustaz boleh tanya Ustaz? Ha. Kalau perjalanan itu 1 hari, bisa kata kita bertolak pada hari Isnin dan sampai hari Isnin. Dan kita keluar kita balik hari Khamis. Ha. Boleh tak berjalan? Boleh lah, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Isnin, Selasa, Khamis, 4 hari. 4 hari. Kalau lebih dari sehari, hari Jumaat, boleh tak 5 kita hari. tolak hari yang kita musafir itu dalam perjalanan itu? Boleh. Bila mula bertolak je, keluar je kawasan dah boleh jamak lah. Tapi kalau dalam situasi ini hari Isnin kita bertolak sampai juga hari Isnin, Tak apa. kalau kita keluar hari Jumaat, kita Tak apa. berapa hari? Maknanya 5 hari lah. Kita 5 hari. Sebab Isnin tu masuk, Jumaat tu keluar. So Jadi maknanya kita tak lebih 3 hari. Maknanya 5 hari lah. So tak boleh lah kita kata Boleh. jamak. Boleh Boleh. lah jamak. Sebab 5 hari. Sebab berniat 5 hari termasuk hari masuk dan hari keluar. Faham? Hari masuk hari Senin, hari balik hari Jumaat. Jumaat. Jadi ini dah Jumaat 5 hari. Hmm. Tapi kalau dia lebih dari hari tu, 5 hari tu, sampai je tak boleh jamak. Dalam perjalanan boleh jamak. Sampai masuk karyah tempat kampung dia tak jamak dah. Kalau dia berniat, sebelum masuk, dia berniat 5 hari. Termasuk hari masuk, termasuk hari keluar. Faham tak hari masuk, hari keluar ni? Hari masuk, hari sampai. Hari keluar, hari balik. Macam ni mula bertolak ni, ini kes dia sampai hari yang sama. Dia keluar Senin, dia balik sampai Senin. Kalau dia keluar Ahad, dia sampai Selasa, maka dikira daripada hari Selasa. Dia masuk Selasa lah. Mungkin perjalanan dia jauh 2 hari. Dia naik kapal, dia naik ini, dia naik itu. Jadi sebenarnya perjalanan ni berjamak. Sampai tempat dia destinasi, hari Selasa. Okey, jadi Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Boleh jamak, boleh jamak. Sepanjang Selasa sampai Sabtu, dia boleh jamak. Kalau dia berniat untuk duduk tidak lebih daripada Sabtu. Okey. Kalau dia berniat sampai hari Selasa, dia niat duduk, dia balik hari Ahad. Jadi Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad 6 hari. Maknanya bila 6 hari ni, dia termasuk hari masuk, hari keluar 6 hari. Maknanya lebih 5 hari. Bila lebih 5 hari, maka dikatakan dia telah bermukim dan tak boleh jamak bila dia sampai dia kampung tu. Ustaz, maknanya dalam perjalanan tu, Nah, sebelum dia sampai ke mukim tu, ah, maknanya dia dalam perjalanan tu musafir tu boleh jamak lah. Bila dia Boleh. sampai ke mukim tu tak boleh lah. dah Kalau tak boleh lebih lah. daripada 6 hari ya. Lebih dari 5 hari. Termasuk hari sampai dan hari keluar. Kalau hari yang keluar tu macam mana? Kalau dia keluar hari tu, dia keluar daripada mukim tu, dalam perjalanan dia nak balik ke rumah, mungkin boleh jamak lah. masa 2 hari boleh ya. Boleh jamak. Maksud dalam perjalanan tu boleh lah. Boleh jamak. Okey, faham. Sampailah dia masuk kawasan rumah dia, balik rumah. Tanya boleh? Ah, Kalau kita sambung belajar, katalah kat Kelantan. So, masuk belajar hari Isnin. Tapi kita gerak hari Khamis sebab kita nak lepak-lepak di rumah kawan ke apa ke. So, sepanjang kita lepak tu, kita boleh jamak lagi ke? destinasi kita ke Senin kita buat belajar. Betul? Ya. Sepanjang perjalanan tu, kalau kita keluar hari Khamis, kita sampai rumah kawan hari apa? Mungkin the same day lah. Hari Khamis. Jumaat, Sabtu, Ahad. Dah 4. 5 dia keluar. Sepanjang kat rumah kawan tu dia berjamak.
Faham? Sebab itu persinggahan dia ketika dia musafir. Faham ni? Tapi kalau sampai tempat belajar tu tapi belum tiba waktu belajarnya lagi, tak boleh kan Ustaz kan? Itu dah tiba mungkin tu. Dia tiba tempat belajar dan dia tahu dia akan duduk sana lebih 3 hari. Sama ada dah belajar ke belum belajar, banyak marah. Tak boleh lah kan? Tak boleh lah. Okey. Tak Mana kisahlah kan nak mula belajar ke tak mula belajar ke, itu tak ada masalah apa. maknanya kalau belum sampai ke tempat tu lagi boleh kan? Tak boleh. Okey. Tapi kalau dia ada landing satu tempat, lebih dia 3 hari, dia dah kira mungkin begitu pula. Okey, faham. Soalan seterusnya dah Ustaz dah jawab. Ustaz, tanya Ustaz macam ni. Kalau tadi sempadan kawasan tu adalah bila jumpa masjid lain kan Ustaz kan? Okey, soalan saya, kalaulah macam kampung saya dengan mertua saya sebelah menyebelah. Jadi kalau ulang-alik Ustaz, sepanjang tu memang boleh jamak kasar lah Ustaz kan? Hari ni pergi rumah saya, esok rumah mertua, ulang-alik macam tu. Macam mana tu tempoh dia Ustaz? Ulang-alik begitu? Rumah kat mana? Contoh, tak faham. Rumah bukan. Saya balik kampung saya dengan kampung suami bersebelahan. Okey, jadi kami ni kadang-kadang kejap rumah saya, kejap rumah mak saya tadi, kejap rumah mak mertua, ulang-alik macam tu. Mak mertua dengan rumah mak tu berapa jauh? Dia macam, tapi jumpa masjid baru lah Ustaz. Yelah, berapa jauh? Saya tanya berapa jauh? Dalam dekat 10 km je lah. Boleh. Tak boleh. Boleh, sebab bila kita sampai rumah mak kita naik rumah mak kita berapa hari? Duduk. Sebabnya kadang-kadang ulang-alik tu Ustaz, satu hari. Ulang-alik tu 10 km je. Tahu lah negara, tapi 10 km je. Tengok jarak pula lah Ustaz ya. Tengok jarak pula. Kalau kita memang balik rumah mak kita ni, tak sampai 3 hari, kita nak balik lah. Faham? Jadi kita pergi rumah mak mertua kita ke, kita pergi rumah mak kita ke, kita masih dalam musafir. Sebab kita duduk dekat kawasan tu, tak sampai 3 hari. Faham? Sama lah macam kita pergi rumah mertua kita. Lepas tu kita pergi shopping komplek 10 km. Lepas tu dah beli barang, balik-balik rumah mertua kita. Tapi destinasi kita rumah mertua kita. Dan kita duduk tak lebih 3 hari. Dekat shopping komplek tu boleh jamak tak? Boleh. Boleh. Boleh jamak. Kenapa? Kita duduk kawasan rumah mertua kita ni, kita musafir lagi. Dan kita keluar daripada di rumah dia, pergi pasar ke, pergi komplek ke, pergi rumah makcik ke, pergi rumah mak kita ke, pergi rumah ipar kita ke, kita masih dalam keadaan musafir. Sebab destinasi kita tu, kita hanya nak duduk 3 hari. Kalau kita sampai rumah mertua kita memang nak duduk lebih daripada 3 hari, sampai di kampung mak mertua kita tak jamak, walaupun kita pergi mana sekalipun. Kecuali kita pergi keluar lebih daripada 95-7 km yang kita pakai tu. Okey, jadi rumah kita dengan mak mertua kita hanya 10 km. Maknanya kita masih lagi dalam keadaan asal kita. Faham kan? Ustaz nak tanya Ustaz. Kalau macam saya, hari Minggu saya keluar, betul saya cakap hari Minggu depan saya balik, hari Minggu lah balik, Minggu depan balik. Tapi saya macam 3 hari dekat Teluk Intan, lepas tu saya pergi Bukit Merah pula dalam 3 hari, lepas tu saya pergi Penang. Macam mana Ustaz? Teluk Intan dengan Bukit Merah berapa kilometer? Jauh lah Ustaz. Berapa? Saya tahu berapa? Dekat apalah, dekat Semanggul lah Ustaz. Tahu lah Semanggul, tak kira Semanggul, tak Bonggol, tak benda. Tadi jarak. Jauh lah tu. Kalau lebih daripada 95-97 yang saya cakap tadi, boleh lah jamak. Janji kita pergi Teluk Intan, kita pergi Teluk Intan, sekarang destinasi kita ke mana? Destinasi kita ke Penang. Kita singgah Teluk Intan, kalau kita singgah lebih dari 3 hari, maknanya kita tak boleh jamak. Atau kita singgah, kita tak tahu berapa hari lagi, pun tak boleh jamak. Atau kita singgah, kita tak tahu berapa hari, tapi berat lebih 3 hari, pun tak boleh jamak. Okey, faham. Faham Ustaz, faham. Kalau kita duduk Teluk Intan 4 hari,
Lepas tu kita pergi Bukit Semanggul. 4 hari tu dah tak jamak. Okey, so Intan ke Bukit Semanggul berapa kilometer? Katalah lebih daripada 100. Okey, kat Semanggul kita nak, mana ini musafir baru? Saya baru. Kat Semanggul berapa hari pula? Lebih 3 hari. Sampai Semanggul tak jamak. Lepas tu pergi Penang. Penang berapa hari? Semanggul ke Penang berapa kilometer? Lebih 65 kilometer. Okey, nak duduk berapa hari? Sehari tak boleh jamak. Penang balik KL. Perjalanan tu boleh jamak. Okey, tengok dulu. Tengok dulu Jika berniat tidak lebih 5 hari, termasuk hari masuk, hari sampai, dah hari keluar, dikira ia masih dalam musafir dan boleh jamak kasar hingga hari pulang. Tetapi jika ia menukar niat untuk lebih dari 5 hari, maka putuslah safarnya. Ustaz, tanya boleh? Ah, Dia maksudnya minimum dia 3 hari kan? Ke satu tempat tu. Jadi maksudnya lepas pada 3 hari tu, maksudnya dia akan jadi musafir baru kira daripada tempat yang kita duduk tu ke? Tu macam mana Ustaz? Tempat yang kita nak gerak ke? Kata kita pergi khusus kan? Dalam 3 hari. Maksudnya selepas habis pada tempoh 3 hari tu, dari situ kita kira musafir barulah. Tengok Inilah, saya cakap beginilah. Senang, nak tunjuk Ini rumah saya. Saya nak pergi destinasi saya kali ni. Saya pergi Penang. Saya pada rumah saya ke Penang berapa kilometer? Lebih 2 malam lah. Berapa kilometer? Katakanlah kita kata 550. Main 2 malam ni lebih. Saya keluar rumah. Okey. Saya tinggal kat Ipoh. Ini Ipoh. Ipoh ni dah luar, mesti dah luar Karya. Betul tak? Jauh Ipoh ni. Saya keluar ke Ipoh. Katakanlah dekat Ipoh ni, saya memang kata saya nak duduk sini 2 hari. Katakanlah saya keluar hari Senin. Katakanlah saya keluar hari Senin. Tengok contoh ni betul Saya keluar hari Senin. Sampai Ipoh ada apa? Hari Senin lah. Ipoh kan jauh sangat. Dia sama lah. Jadi Isnin ni dipanggil apa? Hari? Perjalanan. Hari masuk. Hari masuk perjalanan. Hari masuk. Faham? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis dia gerak. Khamis dia gerak. Khamis saya pergi pula Penang. Okey. Ipoh Penang memang jauh lah. Ini tak kira marah tak marah sebab kita punya kasat ni daripada rumah nak ke Penang. Faham? Tadi tu transit lah ya? Transit. Jadi Isnin, Selasa, Rabu, Khamis boleh jamak kat sini. Kat sini Isnin sampai Khamis boleh jamak pasar. Kat mana? Kat sini, kat Ipoh. Okey. Katakanlah sampai Ipoh, makcik kita kata ini berjamak Atau kita sampai Ipoh, anak kita saja, nak singgah Ipoh ni, singgah rumah nenek. Rumah makcik, rumah nenek dia, nenek anak kita. Berapa hari yang duduk Kita kata kita duduk sana 4 hari. Okey. Sampai Ipoh, tak jamak. 2 hari. Tadi ada 2 hari, boleh jamak. Kali kita kata lain pula. Kita kata sampai Ipoh, nak duduk Ipoh 4 hari lah. Bila sampai Ipoh, tak jamak. Jadi tak boleh jamak bila kita nak duduk kat Ipoh ni 3 hari ke atas. Tak termasuk hari Senin. Faham ni?
Kalau 3 hari boleh jamak Ustaz? 3 hari boleh jamak, yang tak boleh ke atas. Termasuk hari masuk lah. Tak termasuk hari masuk. Tak termasuk. Ya. Ha. Hari Isnin hari masuk. Lepas tu Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat keluar. Tu boleh jamak. Kalau kita plan, Isnin dia sampai. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Atau Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dah 24 hari. Sampai Ipoh, solat jamak. Dah lebih. Okey. Kalau sini 4 hari. Ini kalau 3 hari ke, 2 hari ke, 3 hari ke, 1 hari ke, berjamak. Kalau sini 4 hari, maknanya kita balik hari apa? Kita balik hari Sabtu. Okey, ini kita nak gerak hari Sabtu. Dalam situasi ni, yang ni, tak boleh jamak. Tak boleh jamak kasar. Sebab nak duduk lebih 3 hari. Kerana dikira mungkin. Hanya mungkin. Yang mana? Yang ni. Okey, sekarang ada 2 situasi lah. Satu dia duduk lebih 3 hari. Satu dia duduk tak lebih 3 hari. Okay. Atau dia sampai di Ipoh. Dia dah masuk Ipoh. Dia tak tahu dah duduk berapa hari Ni sampai Ipoh ni. Dia tak pasti. Tengok keadaan dia. Ini juga jadi kes bermukim. Kenapa? Dia tak niat berapa hari nak duduk, dikira bermukim juga. Okey. Okey ni. Ustaz, yang dimaksudkan 3 hari dan 4 hari tu solid harinya di tempat itu kan Ustaz kan? Tak masuk hari sampai dan hari keluar, betul Ustaz? Dia 5 hari tak masuk hari sampai dan hari keluar. 5 hari, 4 hari. 5 hari. Ni hari masuk tak kira. Hari sampai tak kira. Duduk 3 hari, hari keempat hari keluar tak kira. Jadi 5 hari dah semua kalau ikut jumlah. Termasuk hari masuk dan hari keluar. Faham tak ni? 5 hari ni. Faham Ustaz. Isnin sampai, duduk 3 hari. Maknanya balik hari kelima. Boleh jamak. Isnin sampai, duduk 4 hari. Balik hari yang kelima. Jadi 5, campur Isnin dah 6. Dia dibenarkan maksimum 5. Lepas tu dia kata selalu tidak boleh lebih 3 hari. 3 hari tak termasuk hari masuk. Tak termasuk hari masuk. Tak termasuk hari keluar. Jadi kalau masuk hari keluar maknanya 5 hari lah. Faham tu pening ni? dalam kes yang kata kita tak tahu kita nak balik nak duduk berapa hari di Ipoh tadi tu, Ustaz kata macam mana? Kau janganlah hari Ipoh. Macam mana Ustaz tadi? Kalau dia tak pasti nak berapa hari dia duduk Ipoh, kau jamak. Sampai Ipoh je habis. Jamaknya boleh dikira dalam perjalanan sajalah kan Ustaz. Sampai tempat bermukim dah tak boleh dah kan? Tak boleh. Tak boleh saja. Sebab dia rumah dia keluar, destinasi dia Pening. Mana-mana dia singgah, kalau lebih 3 hari, atau dia tak pasti berapa hari, atau lagi satu kes, ni saya tunjuk ni.
Lagi satu kes. Kes yang tolak jamak. Lagi satu kes. Dia tak pasti. Dah lah tak pasti. Tapi hati berat pada lebih 3 hari. Oh, itu pun kira mungkin Ustaz. Itu pun kira mungkin. Oh. Tak pasti. Tapi hati berat lebih dari 3. Tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Itu saya nak kata, nak faham hari masuk hari keluar ni. Faham tak hari masuk hari keluar ni? Sampai Hari balik. Hari sampai hari balik. Hari keluar tu bukan mana balik, mungkin bil balik. Hari sampai Perjalanan. Hari keluar ke kawasan. Balik dia nak pergi Penang. Dia pergi Penang pun nama hari keluar. Ya. Hari masuk dengan keluar. Lepas tu kita kata hari masuk, hari keluar. Hari masuk ni dia kata masuk tempat yang dituju. Bukan bertolak. Masuk tempat dituju. Katakanlah saya daripada rumah, saya nak sampan 6 hari sampai Penang. Jadi hari masuk saya yang mana? Hari Saya ke-6. nak boleh masuk saya. Hari ke-6. Tapi perjalanan tu boleh jamak. Boleh. 6 hari. 6 hari boleh jamak. Ustaz, tolong ulang balik yang contoh Ustaz dia tu. Contoh mana? Yang baru sebut. Saya pergi Penang. Saya nak sampan. Sebab dalam tanah negeri. PKP. Kalau Pasal nak sampan yang pelik sikit tu. Okey. sampan je boleh sikit. Saya pun dayung. Lepas tu penat. Saya landing lah dekat Port Klang. Ni nak pergi Penang ni. Landing kat Port Klang. Lepas tu tengok ada ombak besar. Lepas tu pengalaman kita sampan. Selalunya ombak ni besok dia okey. Jadi kita ada harapan yang esok benda ni akan selesai pada esok hari. Atau pada bila-bila masa. Jadi kita tunggulah ombak ni surut, tak surut. Kita boleh tunggu selagi harapan kita bila-bila masa dia boleh surut. 18 hari kita boleh jamak dekat tempat yang kita landing. Maksudnya itu dia belum sampai masuk ke Penang lah kan Ustaz? Belum Penang lagi. Dalam perjalanan lah maksudnya. Perjalanan. Dia landing kat satu tempat, ada hal macam ombak ke apa ke, kereta rosak ke, punggah barang ke. Dan dia niat dia memang 3 hari saja. Tapi lepas 3 hari ni, ke kereta dia ada harapan yang benda ni akan selesai besok hari. Besok tak selesai lagi. Tapi ada harapan bila-bila boleh selesai. Jadi dia boleh tunggu sampai 18 hari maksimum. Oh, lama tau. Memang lama tau, betul. Itu kalau ada halangan kan Ustaz? Ada halangan dan halangan itu boleh selesai pada bila-bila masa. Perahu bocor. Perahu bocor, orang tu repair. Macam kata besok boleh ni. Bila-bila boleh siap ni. Besok boleh siap. Tak apa, bila-bila jangan risau. Besok dia kata, bila-bila boleh siap. Kita tengah buat. Tak apa. Selagi dia kata bila-bila boleh siap, selagi itulah kita boleh jamak. Tapi dia kata, sepat tak ada. Ustaz, kita kata kau sampan. Ini contoh sampan lah. Contoh sampan. Bila-bila masa ni sama ke dengan tak pasti ni? Tak pasti, tak boleh. Dia kena bila-bila masa. Kalau orang tu ada bagi dia deadline lah. Bila-bila masa. Kita sampai tempat, kita kata hantar ke hospital. Tapi kita rasa dalam 3 hari ni bini kita boleh beranak. Katakanlah kita KL Penang, Kak Ipoh bini sakit nak beranak. Kita hantar hospital, kita duduk hotel. Kalau ikut pengalaman kita, bini kita ni 2-3 hari beranak ni. Lepas tu dalam 3 hari tak beranak. Lepas tu doktor kata, bini awak akan beranak bila-bila masa. Boleh besok berjamak lagi. Besok doktor kata, bila masa tapi tak tahu bila. Boleh berjamak lagi. Jadi doktor kata, tak boleh. Dia dah overdue
dia akan kena operate lagi 4 hari. Waktu tu habis tak jamak dah. Macam stranded banjir Ustaz. Macam banjir ya. Macam banjir. Air boleh surut bila-bila. Tapi bila tak tahu. Bila boleh surut. Okey, nanti dulu. Dia tak tanya lagi. Tunggu sekejap. Jadi kat Ipoh tadi, dia tak boleh jamak. Satu, kalau dia tak pasti. Yang ni. Kalau dia tak pasti nak duduk sana berapa hari. Dia sampai di Ipoh, dia tak boleh jamak. Okey. Yang Ipoh tadi, dia duduk sana 4 hari. Masuk tak hari yang dah masuk ni? Tak masuk, hari keluar. Jadi kalau yang ni, tak masuk, hari keluar, pun tak boleh jamak kasar. Ini 4 hari ini, tak masuk, hari keluar. Maksudnya, kalau jumlah sekali berapa? 6. Ni. Ni tak masuk, hari masuk. Ni yang pening ni. Tak masuk, hari masuk. Ni. Ni jadi apa ni? Ni cara jamak. Mungkin. Kalau dalam kes ni, dia dipanggil orang yang mungkin. Mungkin. Ada apa saya tanya? Saya tak nampak screen lah. Saya tak nampak orang kat tangan. Kak Su Ustaz. Kak Su, apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Okey. Kak Su cuma nak tahu dari segi pengiraan hari tu, kalau mengikut kalender Islam, dia bermula maghrib tu dikira hari baru. Lepas tu kalau kita sampai kepada satu tempat tu, ibaratnya malam lah, kira tengah malam. Jadi bermakna adakah tengah malam itu sampai ke siangnya menjelang maghrib, ia dikira sebagai hari masuk. Dan kita duduk memang 3 hari selepas tu lah. Kalau kita sampai maghrib, maknanya kita sampai rasa. Sampai rasa. Tidak, kita bertolak maghrib dalam pukul 8 gitu. Lebih kurang lah. Selalu biasanya kat memang kalau balik Turintan, Kak Su akan bertolak 8 maghrib. Sampai ke kampung dalam lebih kurang pukul 11-12 malam. Dan hari itu boleh dikira sebagai hari masuk. Hari Selasa betul. Jadi maksudnya sampai kepada menjelang maghrib tu kira boleh jamak lah kiranya. Itu kira-kira boleh dikira sebagai hari masuk lah kiranya. Tak, bukan untuk hari masuk boleh jamak. Jangan salah faham. Kak Su pergi Turintan, kena tahu dulu berapa hari Kak Su duduk. Bukan kata hari masuk boleh jamak. Perjalanan boleh jamak. Tapi sampai Turintan, Kak Su kena tahu Kak Su duduk sana berapa hari. Tu dia. Bukan makna hari masuk boleh jamak. Perjalanan boleh jamak. Tapi masuk karya, nak tahu boleh jamak atau boleh jamak lagi dalam karya, tengok kita nak duduk sana berapa hari. Faham tak? Faham. Maksimum 3 hari, campur hari masuk keluar 5 hari kan? Yes. Baik. Faham tak dulu? Ustaz nak tanya. Baik. Yang 18 hari tadi tu terpakai tak kalau kita sampai ke tempat kerja, contoh kita kerja kat tempat tu, tapi kita tak ingatkan 3 hari je lah contoh. Lepas tu sekali esok tak siap lagi. Lepas tu lusa tak siap lagi. Terjangka macam tu juga, kita ingat bila-bila masa boleh siap tapi tak siap juga, tak settle juga kerja. Adakah 18 hari tu terpakai? Kalau ada indikator yang kita rasa tak boleh siap bila-bila, kalau jamak lah. So indikator tak? Faham. Kalau kata contoh kalau macam kereta pula rosak. Kalau kereta rosak kita ingatkan orang tu kata boleh siap. Tiba-tiba esok tak ada barang lah puan, tak boleh. Itu tak siap juga. Esok tak ada barang, bila ada barang? Kereta bila-bila, mungkin petang ni dia hantar. Itu boleh jamak lagi. Boleh kata, dia tak ada barang. Kalau kita nak post tu mungkin 3 hari. Habis lah, betul lah. Bukan kita.
kalau misalnya kata memang benda kita tak tahu, tapi nak tanya tu yang 18 hari tu terpakai tak kat tempat yang kita duduk tu? Yang kita tak pasti. Jadi benda yang kita tunggu itu boleh siap bila-bila. Okey. Faham Okey, tak? baik. Terima kasih Ustaz. Faham. Benda yang kita tunggu ni, mekanik kata bila-bila dia boleh hantar. Bila tak tahu, tapi bila-bila dia boleh hantar barang ni. Okey. Besok dia kata bila? Bila-bila dia boleh hantar. Tapi selalunya kalau dah besok tak hantar, mesti dia akan dapat satu hari lain, betul tak? Kalau bila-bila ni maknanya on the way, nak sampai. Itu bila-bila. Kalau dia kata, ni nak kena tunggu Korea survey ni, kita ada 3 hari baru buat hantar. Maknanya kita dah tahu lebih daripada hari yang pertama kita tunggu tu, sampai 3 hari ni, mungkin 6 hari. Betul tak? Mungkin dah 7 hari. Jadi waktu tu putuslah kita berjamak, kita dah kirakan, dikatakan bermukim. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz, bertanya sikit Ustaz. Kasih ke sini. Ustaz, maknanya dalam senario Kak Siti travel, katalah ya, Kak Siti tolak ATL Doha. Jadi Kuala gimana? Lumpur. ATL, Atlanta, Doha. And then Doha Kuala Lumpur kan. So antara balik transit. Transit perjalanan dalam 1 hari. Transit dalam katalah 8 jam. Okey, 8 dah okey. Lagi sampai KL. And then sampai KL. So the moment Kak Siti touchdown di KL tu, maknanya Kak Siti dah katalah flight kita dah kita balik dalam sebulan kan. So sampai from Doha to Kuala Lumpur touchdown tu, the moment touchdown Kuala Lumpur tu, kira dah bermaustatin, dah kira tak berjamak langsung dah. Belum. Kak Siti pergi mana? Rumah siapa? Rumah mak bapak. Mak bapak kat mana? KL lah. KL dekat kawasan mana? Keramat. Keramat. Kak Siti masuk karya Keramat baru tak jamak? Sorry? Kak Siti masuk karya Masjid Keramat baru tak boleh jamak. Dekat airport boleh jamak lagi. Oh, okey. Tak sampai kawasan rumah lagi. Tak sampai kawasan rumah lagi. Kalau rumah mak Kak Siti dekat sebelah airport, tajam dia tak jamak. Oh. So maknanya sampai airport boleh jamak, sampai Boleh. di Datuk Keramat tak boleh jamak dah. Tak jamak So lah. selama Kak Siti duduk katalah 29 days. So selama 29 hari ni tak boleh jamak kasar. Tak boleh jamak. Maknanya kita dah bermustatin. Bermukim, sorry. Okay. So, And then Kak Siti nak balik hari ke-30 tu, Kak Siti keluar daripada Datuk Keramat. Keluar je Datuk Keramat, Kak Siti boleh jamak. Keluar daripada Datuk Keramat. Di Datuk Datuk Keramat Keramat di masjid. Kak Siti jamak. So maknanya sebelum bertolak ke airport tu, di Datuk Keramat tu Kak Siti boleh jamak dah? Tak boleh. Keluar kawasan Datuk Keramat boleh jamak. Keluar. Okey, di airport lah boleh jamak. Kat airport ke, dekat mana-mana ke, dekat tengah-tengah ke, dekat Ceras ke, nak singgah rumah saya jamak ke, tak apa. Okey. So maknanya touchdown, maknanya all this while sampai je Datuk Keramat touchdown je memang tak boleh jamak kasar walaupun untuk 3 hari tak boleh dah? Sampai Keramat? Ah. Sampai ke airport ke Keramat? Sampai di Keramat tu, rumah mak tu. Keramat tak touchdown kan? Keramat nak kereta kan? Rumah kita. Kalau masuk dengan kereta, kawasan Keramat tu tak jamak lah. Sebelum Kak Siti nak niat duduk 20 lagi. Kalau Kak Siti nak pergi Suruhanjaya, Kak Siti lagi Suruhanjaya. Kak Siti touchdown airport, Kak Siti kata nak duduk rumah mak ni 2 hari je. Hari ketiga, 2 hari. Hari ketiga Kak Siti nak pergi Suruhanjaya. Your destination is Suruhanjaya. Jadi kat rumah mak Kak Siti masih boleh lagi jamak. Makna persinggahan rumah mak tu kira persinggahan rumah mak tu. But your destination is Suruhanjaya. Katakanlah Kak Siti hari ketiga tak nak pergi Suruhanjaya. Kak Siti nak pergi pula rumah mak saudara pula lagi. Dekat kampung baru. Kak Siti masih boleh jamak. Selagi Kak Siti duduk sana tak lebih 3 hari. Lepas tu pada jamak kasih jalan sampai Suruhanjaya. Your destination is Suruhanjaya. Final destination Suruhanjaya. Sampai Suruhanjaya, sudah jamak dah. Baru kata jamak tak? Boleh? More than more than 3 days.
Oh, Tak masuk okay. Okey. Okay. Okey. Alright, terima kasih Ustaz. Kalau tak clear kena beritahu tau. Kalau tak clear nanti kasi balik kasi call saya. Kita kat Kuala apa tu airport sebelah rumah kan Ustaz kan? Airport apa? Kita lah, kita kat Scotland. Rumah kita sebelah airport. Yes. I remember that one. kita nampak rumah kita daripada helikopter terbang tu, bila take off kita nampak rumah kita. I remember. Aduh. Kalau rumah dekat airport ni payah sikit lah. Oh, bising. Assalamualaikum Ustaz. Salam ha. Saya sini. Ustaz, macam rumah saya kat Kota Warisan ni macam 10 Rumah kat kilometer mana? je daripada airport. Kota Warisan. Jauh. 10 kilometer kira jauh dah Ustaz. Ke dia masih kalau dekat bilik apa? masjid yang dekat Kota Warisan ni ada satu surau Jumaat dah, tapi masjid terdekat adalah Masjid KLIA. Bawah belakang ada masjid. Kota Warisan tak ada masjid. Dia ada masjid, dia ada surau Jumaat. Surau KLIA tu dia punya masjid mana? Tu saya nak kena check lah yang tu. Jangan check. Mungkin dia okey, okey. masjid lain. Salah tinggi kot. Lepas tu kena check. Kalau dia refer pada masjid KLIA, airport itu adalah dalam karya KLIA, ni masalah. Masalahnya apa? Kalau kita sampai di airport, habis. Kau jemaah. Maksudnya kalau kita naik flight pukul 6, dia bersabah. Mungkin kita sampai sini 8.45. Maknanya maghrib kita lepas. Maknanya kita pilih flight yang tak bunuh waktu solat. Tu guru cakap dulu, perkataan tu. Nak kita pilih flight yang tak bunuh waktu solat. Kenapa? Kita touchdown je karya. Kalau makanan lah. Okey, tak apa, nanti saya semak dulu, nanti saya check dengan Ustaz lah personally. Alright. Okey. Ustaz boleh tanya? Sila. Ada dua berkenaan dengan tidak pasti tu. Misal kata kita tidak pasti tu, dia tidak lebih daripada 4 hari. Sama ada hari pertama, sehari ke ataupun 3 hari. Bolehkah kita Tak pasti dah baru 3 hari atau lebih? tak kira sama ada 1 hari ke, 2 hari atau 3 hari. Tapi tak lebih dari 4 hari. Tak apa. Kalau tak lebih daripada 3 hari tak apa. Kalau lebih dari 4 hari tak apa. Dia tak pasti. Tapi yang pasti tak lebih dari 4 hari. Sampai dia boleh jamak. Okey. Katakanlah sampai sana, besok tu hari pertama. Hari Senin masuk, tak kira. Besok hari pertama. Tengok keadaan kerja, tak boleh ni. Tak boleh 2-3 hari ni. Paling kurang 2 hari. Bila kita dah bertukar fikiran gitu, maknanya kita dah niat untuk kita bermukim. Sejak kita cakap begitu aja, kalau jamak lah. Faham Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Barang tak ada, itu tak ada, kerja ini tak ada, nak kena meeting pula 2 hari ini. Tak lebih ni. Lepas tu tak jamak lah. Lepas tu kena pergi Jumaat, kena pergi semua lah. Ustaz nak tanya ni. Yang kes macam tadi Kak Siti tadi, dia akan duduk misalnya 29 hari di Keramat. Lepas dia nak balik pada hari ke-30, dia tak boleh lakukan solat jamak di Keramat. Okay. Jadi kita macam pasal karya masjid boleh jamak. Okey, kalau macam kes yang duduk lebih daripada 6 hari tadi, tapi kita transit tadi kan. Sama. Pasal kita duduk di hotel lah, kata kita duduk di hotel, kita tak boleh buat jamak, kita nak bertolak lepas kata. Tahu jamak. Walaupun duduk hotel ke, duduk rumah ke, rumah siapa ke, tak kira. Janji kita singgah tu lebih 3 hari, sama ada tak pasti 3 hari, atau tak pasti 3 hari, berat kata 3 hari, atau memang kita pasti lebih 3 hari, 3 keadaan ni tidak membenarkan kita jamak. Atau kita pasti memang tak dapat 3 hari, sampai sana kita berubah fikiran. Lebih dari 3 hari pun tak boleh jamak. Maksud saya Ustaz, hari kita nak keluar tu Ustaz, hari nak keluar hari ke-6 kita nak keluar tu, kita boleh jamak tak di tempat kita menginap? Tak boleh. Kena keluar kawasan juga? Keluar kawasan. Kalau kita dah mungkin kat situ. Jadi bila keluar kawasan tu baru kita panggil musafir. Walaupun tadi kita duduk di hotel ke rumah mak kita ke, hari ke-6 kita nak balik tak boleh di rumah tu lah Ustaz ya? Kalau di rumah tak jamak. Nak kena keluar dulu.
Okey, Ustaz. Keluar karya tu singgah mana-mana ke, R&R ke apa benda ke boleh jamak. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Salam. Ni aku ni jadi counter pertanyaan ni. Budak-budak negara ni. Okey, saya tanya tak apa. Saya tanya. Saya tanya, sila. Okey Ustaz, saya ambil ruang. Assalamualaikum semua. Dalam senario lebih pada 4 hari memang tak boleh lah untuk jamak sebelum kita selagi kita duduk dalam hotel dan sebagainya. Tapi kalau kita duduk 2 hari dan hari ketiga tu kita nak balik, nak keluar. Jadi sebelum keluar tu kita jamak Zuhur Asar dulu sebab check out biasanya waktu Zuhur. Jamak dulu lepas tu bawa kita keluar boleh Ustaz Boleh sebab kita duduk 7 hari. Okey, sebab range kita masih dalam 3 hari mi tempoh lah Yes, kita masih jelas seorang musafir. Okey, thank you. Okey. Sangat jelas Ustaz. Okey, lagi tanya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz. Seorang. Saya nak tanya tentang cara pengiraan hari tadi tu Ustaz. Contoh kata kes macam kakak tadi tu dia sampai di destinasi dia tu katalah dalam Isyak macam tu. Adakah pengiraan tu dikira cara Qamariah ataupun cara Hijriah? Kalau Hijri maknanya esok subuh dah tak boleh kan Ustaz kan? Esok subuh dah kira hari kedua. Maksudnya kalau kata dia sampai malam, kalau kira kiraan Islam, dia sampai lepas Isyak. kata dia sampai malam. Ya, kata dia sampai Isyak. Kalau kiraan hari Islam, dia hari tu kira hari sampai. Esok Isyak tu baru sehari. Esok sampai Maghrib tu baru sehari. Esok sampai Maghrib baru sehari. Kira hari masuk Ustaz. Hari masuk lah. Esok sampai Maghrib kira hari masuk. Dengar ini kalau saya sampai hari Rabu pukul 10 pagi. Jadi Rabu tu ialah hari saya masuk. Jadi Khamis, Jumaat, Sabtu 3 hari. Ahad ni saya kena keluar sebelum Maghrib. Faham? Okey, jelas Ustaz. Kalau hari Ahad saya keluar lepas Maghrib, maknanya itu dah kira hari jadi satu. Faham Sebab lepas Maghrib dah kira besok. Saya Tambah satu hari lagi. Kalau saya keluar lepas pukul 9, 10 baru balik. Maknanya saya dah keluar another day. Sebab kalau Islam ni Maghrib lah hari dia. Kalau saya keluar lepas Maghrib saya keluar. Maknanya saya dah lebih daripada 5 hari. Dah jadi hari ke-6. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Rabu saya masuk. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Paling kurang 5 hari. Tapi Ahad sebelum Maghrib. Kecuali makna kiraan hari ikut Islam. Kecuali hari Rabu saya sampai lepas Maghrib. Ada pengingat. Maghrib tu dah kira hari Khamis kan? Hari Khamis. Faham Ustaz, faham. Jadi kalau sampai lepas Maghrib tu, hari masuk dia hari esok lah kan Ustaz? Esok dia. Kalau saya sampai hari Rabu pukul 10, maknanya hari Khamis hari masuk, Jumaat, Sabtu, Ahad. Maknanya saya boleh balik hari Senin sebelum Maghrib. Boleh jamak kasar lagi lah. Boleh. Okay, faham. Sebab tu nak kena niat, nak kena niat keluar sebelum Maghrib. Ustaz nak tanya boleh? Okey, kita dalam bermusafir, maksud saya kita dalam perjalanan 10 hari. Jadi dalam 10 hari kita bergerak, katakanlah kita daripada KL, kita ke Kelantan 3 hari. And then lepas tu kita bergerak ke Terengganu 3 hari. And then kita bergerak ke Kuantan 3 hari. Pada hari yang ke-9 baru kita balik ke KL. Semasa dalam perjalanan 9 hari tu, adakah kita boleh jamak dan qasar? Boleh. Sebab kita berhenti tu tak lebih 3 hari.
Okey Ustaz. Terima kasih. Lagi? Ustaz, maknanya kita boleh rancang untuk kita enjoy lah jamak kasar tu ya Ustaz? Yes. Maksud dia bukanlah enjoy, ada privilege tu. Tapi kita boleh ambil sedekah daripada Tuhan. Okay. Allah bagi sedekah. Maksudnya kita boleh purposely rancang lah untuk fit 3 hari tu kan? Eloknya rancang lah. Supaya panjang perjalanan ni berjamak. Walaupun sebulan jalan. Okey, faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. KL pergi Bentong, duduk dekat hotel Bat Bentong, belanja ikan patin 3 hari. Bila lah Mozam. Bila dah nak sampai tak tahu. Lepas tu Bat kata, tak balik besok lah. Oh no, besok kalau aku balik aku dah duduk jamak dah. Mana pun balik hari Khamis. Hari Khamis jalan, pergi pula Tanah Merah, Kak Ani pula belanja 3 hari. Jalan sampai KL sebulan. 3 keluar. Ustaz tanya Ustaz. Lagi ni, saya duduk KL, saya balik Kelantan. Kelantan tu anak saya duduk rumah pusaka tu nama saya. Jadi saya boleh tak jamak kalau saya dalam 5 hari pergi dan balik? Boleh tak jamak lagi? Boleh ya, walaupun rumah tu nama saya. Dia bukan kira rumah, kira kita datang ni, kita dah kira jadi orang musafir. Okey. Sebab kita dah bermukim dekat sini. Okey. Ustaz, terima kasih. Okey. Ustaz, Assalamualaikum. Okey. Ustaz nak tanya ni, saya kalau daripada Terengganu pergi ke KL, okey, hari perjalanan tu yang pertama tu tak kira lah ya. Daripada sampai 3 hari tu, sepatutnya besok hari perjalanan, tapi saya pergi ke Melaka, balik hari yang sama ke KL. Adakah saya boleh buat lagi jamak di KL tu? Duduk KL berapa hari? Ya, dah 3 hari. Lepas tu hari perjalanan tu sepatutnya balik Terengganu, tapi saya ke Melaka, lepas tu patah balik ke KL. Dari mana? Asal daripada Terengganu. Lepas tu pergi Melaka. Tak, pergi KL dulu. Pergi KL dulu. Berapa hari kat KL? Okey, KL contohnya saya mana dalam hari kedua atau hari ketiga gitu saya pergi ke Melaka. Lepas tu dari Melaka saya balik semula ke KL tu. Adakah saya masih boleh buat lagi jamak tambah makna 3 hari lagi? Boleh. Boleh Ustaz. Pergi balik KL mesti tak ada niat untuk duduk lebih 3 hari. Okey. Kalau Satu lagi Terengganu pergi KL duduk 2 hari. Lepas tu pergi Melaka duduk 2 hari. Tapi bila balik KL balik, ni nak duduk 1,000. Sampai KL tak boleh dah. Ya, satu lagi Ustaz, saya nak tanya, macam saya sekarang ni saya ada rumah daripada mukim yang lain lah, tapi di Terengganu. Katakanlah saya nak bertolak ke KL tu besok. Saya balik ke rumah yang saya bukan bermukim di situ, hanya singgah-singgah je rumah tu. Adakah saya masa saya keluar daripada mukim tu saya dah boleh buat jamak ke? Boleh. Dah boleh Ustaz Boleh. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Mukim ni bila kita duduk tempat tu lebih 3 hari, dia mukim. Atau sampai dekat tempat tu tak pasti berapa hari, dikira mukim. Maksudnya ni rumah kita yang kita duduk, yang inilah kampung kita, yang inilah kita tak pindah-pindah dah, kita duduk sini. Itu nama dia maksudnya. Okey. Kalau saya daripada KL, saya nak pindah rumah. Saya nak pergi tempat lain lah. Saya tak tahulah nak duduk Terengganu ke, Kelantan ke, Kuantan ke. Tapi sampai dekat Kelantan, saya jumpa satu tempat, saya jumpa sewa rumah, saya kata saya duduk sini. Maknanya saya nak rumah hotel di Kota Baru. Contoh Kelantan Saya bila confirm je, saya dapat rumah je, saya berjamak dah. Walaupun saya baru sampai hari tu. Bermuasatin. Nak tanya. Saya tak nampak orang kat tangan. Ustaz, minta maaf Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit, saya nak minta penjelasan sekali lagi je tadi. Dalam tempoh sebulan tadi tu, kalau kita singgah transit setiap daerah tu, lebih tidak sampai 3 hari ataupun 3 hari maksimum, 3 hari dalam tempoh sebulan, bermakna kita boleh jamak
selama 30 hari ke ataupun perjalanan saja ke? 30 hari. 30 hari kita boleh jamak. Ha. Okey, clear Ustaz. Terima kasih Kalau naik Ustaz. kapal 6 bulan perjalanan, 6 bulan boleh jamak. Okey, terima kasih. Naik kapal kan lama kan? Hantar pergi ke juga. Katakanlah singgah, isi minyak apa benda, tak lebih 3 hari. Pun boleh jamak lagi tu. Atau singgah, sebab apa? Singgah dekat tepi dermaga. Kenapa? Angin kuat, ombak. Ombak. Ha? Boleh jamak kan? Boleh jamak kan? Naik cruise. Okey. Ustaz nak tanya. Ha. Katakanlah kita melancong ke luar negara kan, 12 hari lah katakan. Ha. Kemudian kita sampai kat negara tersebut, kita pergi 3 hari di daerah apa, di negeri ni, lepas tu 3 hari di negeri B. Sepanjang 12 hari tu kita boleh tak buat jamak? Boleh. Sampai perjalanan balik. Sampai Amsterdam pergi Belgium 2 hari. Lepas Belgium pergi London. Lepas London balik-balik Amsterdam. Lepas Amsterdam balik-balik KL. Sepanjang perjalanan tu berjamak. Panjang 12 hari tu berjamak. Tapi kalau dia kata pergi Amsterdam, sampai Amsterdam duduk sana 6 hari. Lepas tu baru pindah London. Dekat Amsterdam tu berjamak. Sebab apa? Dah bermungkin lah. Lebih 3 hari dulu tu. Kalau tanya dengan orang tu berapa lama kat London? Oh, actually, when we are not sure. We are not sure, you know. But macam kita cakap kat sekolah ni, we are not sure. Dia buat gitu lah. Lembu-lembu Alio je tak? We are not sure. Kalau dia kata you are not sure, yes, we are not sure. How many days we are going to stay in London? Sampai London, habis. Why you ask me? I just want to know I can jamak or not. What is jamak? Aduh, asbab masuk Islam. Jamak apa? I want to ask because I want to kasar my solat. What is kasar? I don't know sebab haram. Dari tanya kau ketahuan. Kita kena tahu. Kita kena tahu perjalanan di mana. Supaya apa? Dekat hotel, dekat jalan-jalan, kita boleh jamak. Lepas tu kena cari company yang tourist guide dia orang Melayu, orang Islam lah. Nanti dia akan berhenti lah jamak-jamak tu dia tahu nak buat kan. Cari orang-orang yang bukan Islam ni, semayang pun tak berhenti. Sebab pandai kita lah. Kita silap, terlepas lah waktu semayang. Okey. Tadi yang pertama tadi Ustaz, duduk lebih 3 hari tapi tak ada niat nak duduk selama ni. 2-3 hari. Yang tadi Ustaz cakap, mungkin pun masih dia. Mungkin dia masa kita duduk kat tempat lebih 3 hari. Tapi tidak niat untuk menetap. Kalau kita pergi tempat, kita kata, aku nak sewa rumah sini lah, aku duduk sini. Sampai je dikira Maftautin. Waktu tu tak boleh jamak kasar dah. Kenapa? Nak bermaftautin kat sana. Menetap lah, kita menetap. Okey. Saya sambung lah. Ingat nak sambung slide ni tadi. Tapi banyak hafalan tak dapat sambung. Tak apa. Tanya sampai lebam. Sampai boleh faham. Okey. Ustaz, sorry Ustaz. Yeah. So maknanya as a conclusion Ustaz ya. Yeah. Selagi kita tak sampai destination kita tu, yes, kita boleh jamak. Kasar. As long as kita singgah itu tidak lebih 3 hari. Okay. So the moment kita sampai je destination tu, let's say Kuala Lumpur, Datuk Keramat tu dah cut off lah, kira tak boleh nak jamak kasar semua. Tak boleh. Okay. Bila Kak Siti duduk situ sampai 3 hari. Kalau Kak Siti sampai Keramat, 2 hari, 3 hari, Kak Siti nak balik US, pasti boleh jamak. Oh. Tapi selalunya kalau balik US di Keramat takkan duduk 3 hari. Penat betul hilang. Betul hilang. Di sana dah balik, mana boleh. So maknanya ajak buat makan batin dulu. Ajak buat belanja. So maknanya jadi kalau mungkin bawa balik. So maknanya from Kuala Lumpur, let's say from Kuala Lumpur tu katalah kasih pergi Penang. So yang itu tak duduk lebih pada 3 hari, tak termasuk masuk dan keluar. Tu boleh jamak. Boleh.
Okey. Kak Siti pergi keramat. Okey. Kak Siti niat keramat ni lebih 3 hari. Pagi sampai keramat tak jamak. And then besok abang balik kata jom kita pergi Penang jalan-jalan. On the way Kak Siti pergi Penang, Kak Siti boleh jamak. Dan kalau Kak Siti duduk Penang tak sampai 3 hari, the whole 3 days Kak Siti boleh jamak di Penang. And the whole 3 days kalau sampai di Jumaat, abang balik tak wajib sampai Jumaat. Okey. Lepas tu Kak Siti pergi mana? 3 hari, pergi Kedah 2 hari. Sampai Kedah pun tak boleh jamak lagi. Okey. Okey. Okay. Very clear Ustaz. Kau selama ni kita sampai je kita jamak 3 hari ni kita buat kita semakin Itu jangan main buat. Itu jangan main buat. Sebab salah faham. Itu salah faham. Ramai orang buat begitu. Sampai jamak 3 hari di tempat tak jamak. Tak. Sampai bila you feel you nak duduk more than 3 days, everything dah kena cut off. Tak boleh. Sebelum ni pun macam tu Ustaz. Itu ramai orang buat begitu. Even buat siapa pun dia buat begitu. Saya tegang dengan dia orang. Dia kata ya ke? Ya ke? Kurang lah. Terima kasih Ustaz. Okey. Macam tadi Ustaz, bila Kak Siti dah sampai KL semula daripada Kedah tu, dia dah tak boleh jamak lah dekat rumah kat KL tu kan? Mula kat Kedah tak jamak. Tak. Mula sampai Keramat tu tak jamak. Dia KL, dia stasiun airport, dia pergi Keramat dulu. Dan dia memang duduk Keramat sebulan. Tapi dalam sebulan ni kalau dia keluar mana-mana, nanti dia bermukim, dia tukar kereta musafir, dia keluar dari mana-mana. Dan jarak dia lebih daripada 7 km tu lah. Dia pakai. 2 malam. 6 suku Ustaz, 6 suku Ustaz. Yes. Okey. Nanti sambung lagi. Akan datang. Bila bu? InsyaAllah. Esok ke Ustaz? Jadual Ustaz tak tengok lagi? Oh ya, besok ni. Esok dah jadual approve tak? Besok malam ada kelas. Ni. Besok malam ada balai pandan. Petang ada lah besok. Esok petang ada dalam jadual Ustaz. Okey. InsyaAllah bila petang sambung. Apa? Keep asking. Bagi clear tau. Bagi clear. Jelas. Okey. Buat salah. Banyak ilmu dapat Ustaz. Tak apa, belajar pelan-pelan. Belajar pelan. Maksudnya kelas kusyah petang kita fokus bab fiqh lah Ustaz. Fiqh lagi lah sampai habis jamak kasar. Okey. Ini tak masuk syarat jamak, syarat kasar, syarat jamak takdim, syarat jamak takhir. Itu lagi cerita lain tu. Bukan ini cerita dia. Ini kita cerita boleh jamak tak jamak. Boleh jamak tak jamak. Boleh jamak tak jamak. Ada yang boleh jamak tapi tak boleh kasar. Tapi kalau boleh kasar, pasti boleh jamak. Tapi kalau boleh jamak, tak semua boleh kasar. Ni nanti belajar. Saya tunggu yang Tak tahu pula Ustaz, boleh jamak tak boleh kasar. Tak tahu nanti belajar. Sahaja saya. Itu bukan musafir, itu cerita lain. Nanti kita cerita. Jangan risau. Ada time will come. Takut Ustaz banyak yang tak betul ni sebelum ni. Tak apa, belajar perlahan, betulkan. Buat senyum dia okey buat tak salah boleh. Ustaz, jadi yang tak betul tu kena qada lah Ustaz ya? Kena qada. Alamak. Tak salah. Kita banyak buat salah. Dia cakap alamak qada dia nak buat macam mana. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, jika ada antara kami sakit ya Allah, perlu kami sakit ya Allah, kau berilah kesembuhan. Jadikanlah penyakit ini apa dosa kami. Ya Allah Tuhan kami, jika ada antara kami sedih duka cita ya Allah, diberi ujian ya Allah, angkatlah duka cita pada hati kami ya Allah, jadikanlah ujian ini sebagai pengampun dosa kami. Ya Allah Tuhan kami, jika ada dekat antara kami diberi nikmat yang melimpah ruah ya Allah, jadikan kami orang syukur dengan segala nikmat yang kau berikan. Ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah kami, kami bapa kami dan mereka yang banyak berjasa kepada kami. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami istiqamah dalam ilmu, jadikanlah kami beramal dan amal tu amal soleh yang kau terima ya Allah, supaya menjadi teman kepada alam barzakh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa maaf? Amin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah
الحمد لله 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 الحمد لله